الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وأسوتنا وأنت مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Abdullah, sahabat lama, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini, malam yang ke-26 daripada bulan Syaban. Semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sebelum kita menyambung dalam pengajian kitab kita ini, bab yang ke-6 dalam Tanbihul Ghafilin, dalam bab dosa akibat meminum arak, ada baiknya kita meneliti sedikit daripada falsafah Ramadan yang akan kita lalui beberapa hari lagi. Sama ada kita ini menanti Ramadan seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti bulan tersebut, atau kita berada di kalangan mereka yang merasa keluh kesah, yang merasa susah dengan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Kalau kita meneliti bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan makna yang tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat lebih makruf akan makna ayat tersebut yang kita dengar saban tahun dibacakan ketika datangnya bulan Ramadan. Cuma malam ini saya mengambil sedikit falsafah daripada kenapa ayat tersebut Allah memulakan dengan kalimah wahai orang-orang yang beriman. Kalau mereka yang mengkaji falsafah Al-Quran Al-Karim, rupanya kalimah Ramadan, perintah Ramadan adalah untuk mereka yang beriman sahaja. Mana-mana yang tidak beriman, yang rasa datangnya Ramadan begitu susah, datangnya Ramadan sekadar ingin membuka bazar Ramadan, datangnya Ramadan mata-mata untuk mendapat anugerah Syawal, atau datangnya Ramadan sekadar untuk membalas dendam ketika berbuka puasa, adalah mereka yang tidak termasuk dalam kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah yang Allah sebut tuntutan Ramadan hanya untuk mereka yang beriman. Tentang bagaimana kita yang beriman menghayati kalimah Ramadan, bukan sekadar kita melihat pada hukum wajibnya sahaja, bahkan kita menjaga hukum haram yang boleh membatalkan puasa, bahkan makruh, serta kita menjaga segala sunnah yang ada di bulan Ramadan.
Kita orang yang beriman yang mendapat anugerah ini, yang dikatakan oleh Allah kutiba, furida, difardukan. Samalah dengan sembahyang yang difardukan, wajib menjaga sah dan batal. Wajib kita berusaha untuk membetulkan sembahyang kita. Samalah dengan Ramadan, dengan waktu masa yang panjang yang kita lalui beberapa pagi sehingga malam. Apakah kita menghayati kalimat itu yang Allah tujukan untuk mereka yang beriman semata-mata? Antara perkara sunat yang sedia maklum tentang bulan Ramadan adalah kita sunat berbuka puasa lebih awal. Sunat buka puasa awal waktu, masuk waktu terus berbuka puasa. Dan sunat melewatkan sahur. Ini maklum, semua sedia maklum. Bagaimana soalan yang ditanyakan oleh seorang yang berbangsa Somali atau Somalia, yang bertanya kepada mufti kerajaan Arab Saudi. Dalam persoalan yang dijawab oleh mufti tersebut dengan tangisan. Tuan-tuan kalau mendengar dalam dialog tersebut dalam bahasa Arab yang ditanyakan oleh orang yang bangsa Somalia, tuan-tuan saya sebut, saya minta maaf. Kau ingat Ustaz Al-Azmi tu? Dan saya ingat soalan yang ditanya oleh bangsa Somalia, orang Afrika, bertanya kepada mufti kerajaan Arab Saudi. Tuan menyatakan bahawa sunat menyegerakan berbuka puasa dan sunat melewatkan sahur. Itu antara fadilat Ramadan. Apakah hukum puasa kami yang kami berpuasa tidak berbuka? Subhanallah. Kata-kata dan ada. Dan kalau tidak bersahur, itulah antara falsafah Ramadan. Dalam arti kata kita melihat Ramadan adalah pesta mogok lapar sebenarnya. Bukan pesta mentega darah, pesta makan. Yang kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mencabar diri saya. Hadirin sekalian termasuk juga. Apakah kita nak menghayati Ramadan pada kali terakhir ini dengan hanya berpesta makan dan minum, sedangkan ada di kalangan saudara kita yang tidak mendapat nikmat tersebut. Inilah falsafah Ramadan, disebut sebagai mogok lapar, jihad yang paling tinggi sesuai dengan tuntutan Ramadan tersebut. Itulah antara falsafah yang Allah tujukan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adakah kita meneliti lagi falsafah yang wujud dalam bulan tersebut, yang ada padanya ibadah tarawih yang kita lakukan saban tahun? Adakah menepati kehendak syarak, menepati sama dengan amalan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang beriman, datangnya Ramadan yang ada padanya tarawih dan witir. Sebenarnya witir tidak ada berada di bulan Ramadan semata-mata, di sepanjang tahun adanya witir. Apakah kita mengambil i'tibar atau falsafah witir tarawih itu untuk sama-sama kita memenuhi ruang masjid, sama ada di awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau di hujung Ramadan? Bagi kita yang menghayati falsafah Ramadan, tidak akan meninggalkan ibadah tarawih sehingga habis bulan Ramadan. Bahkan sahabat ketika tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah
perasaan kamu dengan datangnya bulan Ramadan? Jawab para sahabat, kami bergembira dan bersyukur banyak-banyak dengan sampainya umur kami ke bulan Ramadan pada kali ini. Dan apakah perasaan kamu ketika berada di hujung Ramadan? Jawab para sahabat, kalau boleh kami nak meminta Ramadan biarlah sepanjang tahun. Ini falsafah Ramadan yang perlu kita hayati. Kerana natijahnya Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan Ramadan itu yang kamu hayati siang dan malamnya, dengan ibadah, pelbagai ibadah yang sunat pun menjadi wajib, dianugerahkan pahala seperti wajib. Kenapa kita meninggalkan satu perkara yang begitu besar fadilahnya untuk mencari perkara yang kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini realiti sebenarnya keadaan umat Islam yang menyambut Ramadan. Di awal-awal bulan, Masjid Surau dipenuhi dengan umat Islam untuk beribadah, untuk bertadarus, untuk membaca Quran, untuk beriktikaf. Tetapi di hujung-hujung Ramadan kita berpindah surau kita. Kita berpindah masjid kita daripada Masjid Lama Taiping kepada Masjid Expo. Daripada Masjid Lama Taiping kepada Masjid Giant Kementing. Surau Ekonsif, surau The Store, surau apa lagi lah. Yang kalau begini caranya, lebih baik di awal Ramadan tak perlulah berpuasa. Kalau kita bukan mencari rahmat Allah, kita mencari bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah sirah, berapa lama Nabi SAW berdiri sembahyang tarawih di Masjid Baginda SAW pada malam tersebut. Bermula ibadah tarawih di Masjid Nabawi yang Nabi sendiri menjadi imamnya. Bermula selepas fardu Isya sehingga dini hari, sehingga tengah malam, walaupun hanya 8 rakaat. Ini suasana yang akan kita hadapi. Bagaimana lemahnya iman kita. Terasa lama aku berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terasa keluh kesah, terasa tidak sempurna, rasa bimbang, rasa jemu ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak rasa begitu kalau kita berada di kedai-kedai kopi, kita berada di pasar raya, di hypermarket, supermarket. Dan inilah manusia yang sekadar meraihkan Ramadan semata-mata untuk memenuhi nafsunya, yang konon-kononnya dikawal, rupa-rupanya tidak pun dikawal, dibiarkan menjadi raja, memerintah diri sehingga meninggalkan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih di masjid sehingga dini hari. Kemudian baginda balik menyambung di rumah sehingga hampir waktu sahur. Bayangkanlah keadaan kita yang mungkin sama, sembahyang tarawih di Masjid Lama Taiping dengan 8 rakaat, balik rumah sambung juga, tapi bukan sambung ibadah. Sambung apa? Wallahu a'lam. Sambung yang tuan-tuan sedia maklum, sambung menghabiskan makanan, sambung menghabiskan rasa dendam dengan bantai, rasa rindu dengan bantai, nak tidur. Inilah kosongnya rumah Allah, kosongnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jemaah yang dihormati sekalian, apatah lagi tahun ini pula, tahun yang kita rasa cukup bimbang dengan adanya Ramadan dan adanya juga sukan Olimpik. Yang kita bermula Ramadan pada 1 Ramadan. Kita bermula Ramadan pada 1 Julai insya-Allah. Sukan Olimpik bermula pada 27 Julai. Anda bayangkanlah suasana di bulan Ramadan umat Islam yang kalau berminat dengan sukan, membuka televisyen, siaran Olimpik yang mungkin ada pada semua siaran. Yahudi tidak mengira bulan-bulan mana. Bahkan seluruh negara Islam yang ada tidak membuat sedikit pun bantahan kepada penganjur sukan Olimpik untuk menginjakkan bulan
ke bulan-bulan lain. Tidak ada bantahan. Apa bedanya dengan Yahudi di tempat kita yang nak buat raya di bulan haji? Walaupun akan dibantah, dia akan cuba membuat. Kerana ini satu kewajipan. Haji wajib. Sedap fatwa dia. Haji adalah kewajipan. Supaya orang tak kerti. Tak mengaji Qaidul Fiqhiyah, mana wajib. Kewajipan haji hanya beberapa hari. Kewajipan mengundi. Yang akan memilih pimpinan yang akan berdosa selama 5 tahun. Dan negara kita negara yang begitu tulen demokrasinya. Melebihi negara Nepal. Nepal negara apa tak, aku tak tahu. Yang pemerintahnya telah mengumumkan pilihan raya umum akan diadakan pada bulan November. Diumum pada bulan 3 lagi dah umum dah. Demokrasi palsu berbanding dengan demokrasi tulen di negara kita. Yang akan mengumumkan PRU setelah dia mendapat wahyu daripada siapa? Wallahu a'lam. Muslimin jamaah rahimahullah. Falsafah kewajipan yang banyak tidak difahami oleh umat Islam. Tuan-tuan, 2 minggu lepas saya berada di negara Thailand. Dan satu siri lawatan untuk mencari imam-imam hafiz. Jadi bawa ke tempat kita. Dan begitu kita rasa tentang penerangan yang kita perolehi tentang maklumat negara tersebut begitu menduka citakan. Sedangkan hakikat yang berada di wilayah satu umpamanya di Fatani, umpamanya saya semayang di Masjid Gersik, di masjid yang penuh dengan bekas-bekas peluru. Yang saya diminta waktu itu datang kita berjumpa dengan Tuan Guru sana. Dan tujuan kita ketika waktu maghrib dia minta saya menjadi imam. Tuan-tuan, saya semayang hari itu langsung tak khusyuk. Duduk dalam kebuk yang penuh dengan bekas peluru. Tuan-tuan tak bimbang. Pergi hidup atau tak balik ni. Walaupun ada kawan-kawan kita yang agak nakal-nakal. Ustaz, lain macam pergi Thailand ni apa tujuan? Ikut suka aku, tujuan baru. Dia mula nak konak. Nak konak apa lain. Kita pergi dengan tujuan lain, duduk di tempat. Dan saya diminta untuk memberi sedikit tazkirah pada malam tersebut dengan menggunakan 2 bahasa yang saya reti sikit-sikit. Bahasa Melayu dan bahasa Thailand. Bagaimana suasana yang kita lihat habis program itu kita balik di rumah rehat yang disediakan satu rancangan televisyen yang tidak dibayar walaupun 1 sen yuran bulanannya, yang kita umpamakan seperti Astro tempat kita pun free, tuan-tuan yang sahaja tak payah bayar, free ya. Supaya Thailand tak payah bayar. Dia bayar masa pemasangan RM300 atau 3,000 baht. Kemudian tak bayar sampai bila? Sampai mati, sampai hancur TV, ganti TV, hancur TV, ganti TV. Dengan siaran melebihi 180 siaran. Termasuk siaran yang ditayangkan pada kami pada malam itu, pada hari tersebut. Bermula channel 1, channel 2, channel 3 sampai channel berbelas-belas. Siaran ceramah agama tanpa henti. Masya Allah. Berbagai siaran, bahkan saya singgah di wilayah satu di Pondok Darul Ma'arif yang ada radio sendiri diberikan oleh kerajaan Islam Thailand, pimpinan Yingluck. Walaupun tidak Islam, nampak Islamnya membenarkan suasana pondok Islam itu memiliki siaran radio sendiri. Masya Allah. Yang kita buka radio tersebut mendengar kuliah-kuliah agama. Kalau kita di Taiping, tuan-tuan, ada kuliah agama, tuan-tuan, gempa bumi Taiping. Kalau ada radio sendiri Taiping ni, kiamat besar, runtuh habis. Suasana yang kita ada. Saya melihat, tuan-tuan, dalam suasana mereka di Thailand ketika di bulan Syaban ini, suasana yang pernah dianjurkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak kenal siapa mereka itu, cuma kenal dengan saudara kita se-Islam. Jumpa kita, assalamualaikum ya akhi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, wa salamah ala Ramadan al-Mubarak. Dia ucap salam, selamat datang, dan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Bukan seorang yang mengucap, puluhan orang yang bersalam. Itulah ucapan-ucapan yang dianjurkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang tidak berlaku di tempat kita. Melainkan kita jumpa bila bagi salam, ucap selamat dulu, ucap selamat hari raya. Bila? 1 Ramadan. Kita tidak pernah mendengar ucapan di kalangan kita nak mengucap selamat menyambut Ramadan. Masya Allah. Ini suasana yang ada, yang dididik oleh para ulama yang ada di sana, yang masih lagi menjaga kualiti akidah, kualiti ibadah, kualiti penghayatan hidup yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin jamaah yang dihormati sekalian, di antara perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama, kita berada di bulan Syaban ini, kita meneliti, kita bermuhasabah diri, terutamanya tentang bacaan Al-Quran kita. Sebelum menyambut Ramadan, kita meneliti bila menghabiskan bacaan pada bulan Syaban. Mana-mana ayat-ayat Quran yang kita baca. Bahkan pernah ditanya oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada anak muridnya dalam program kuliahnya, dalam program tazkirah bersama Imam Al-Ghazali. Bertanya setiap anak murid ini, dia tanya anak murid dia, berapa juzukkah, berapa kali khatamkah kamu bermula bulan Syawal yang lalu sehingga bulan Syaban ini? Dia bertanya anak murid. Jawapan anak murid yang pertama kata, tak banyak tu. Saya tidak banyak menghabiskan Al-Quran. Tanya lagi, berapa banyak kali? Seorang bertanya, berapa kalikah kamu khatam Quran? Tak banyak tu. Ditanya kali ketiga, saya cuma beri jawapan, saya cuma menghabiskan Al-Quran setiap 2 hari sekali. Masya Allah. Kita tuan-tuan, berapa hari sekali kita habis Quran? Atau berapa bulan sekali kita menghabiskan Al-Quran? Atau berapa tahun sekali kita menghabiskan Al-Quran? Atau sepanjang hayat lantak engkau tak pernah kisah dengan Al-Quran kali. Di bulan kita muhasabah dengan baki yang ada ini, untuk kita membanyakkan bacaan tentang ibadah Ramadan. Ini yang disuruh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada membaca Al-Quran Al-Karim. Dan perkara yang juga mudah untuk kita amalkan walaupun kadang-kadang menjadi susah. Kata para sahabat Nabi, adalah memelihara wudu di sepanjang bulan Syaban ini. Kalau kita merujuk dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai ke langit yang ke-7 dan untuk naik bertemu Allah di Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Jibril, wahai Jibril, jom temankan aku bertemu dengan Allah Taala. Kata Jibril, visa aku dekat ni. Dia bagi visa, Jibril dapat visa dekat langit ke-7 ya. Bodoh pas Jibril tak dapat. Dalam keadaan Nabi rasa bimbang, Nabi kata, wa inna ma ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu, yang ada kekurangan, yang ada kerisauan, ada kebimbangan. Bayangkan tuan, nak naik juga Allah seorang diri. Dahlah ketika nak naik burak itu pun Nabi takut. Nak naik burak, Allah Ta'ala datangkan burak yang terbaik. Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi pengiring, menteri pengiring yang terbaik. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Sebagai peneman Nabi nak jalan malam. Tuan-tuan, di Mekah itu bukan macam Taipei yang penuh banyak lampu jalan raya yang dipasang oleh kerajaan yang merintah. Kalau tak perintah kita gelap lama dah. Hak dari kerajaan nak pergi pasang lampu. Di Mekah tidak ada syarikat yang masang lampu sebab tak ada TMB. Di Mekah bukan ada BN pun tak ada tu, lampu tak ada. Kalau ada, orang pergi di Thailand tak ada lampu. Tak pakai lilinnya. Air pipe tak ada, pakai sungai. Tak, dia tengok dia. Tak ada. Tak ada kerajaan yang sebaik kerajaan kita. Masya Allah. Nabi rasa bimbang naik burak. Oleh kerana Nabi tak tahu Nabi bimbang, Allah Ta'ala hadirkan Jibril sebagai peneman, menteri pengiring untuk Nabi SAW. Jibril mengeluarkan arahan, burak terbang. Tak, pengiring, ikut macam driver.
Kata Jibril, wahai Burak, turun. Kat mana ni? Tesco, nak beli bawang. Nak sambut Ramadan. Naik balik terbang. Di mana? Turun Giant, lupa beli gula tadi, gula mahal. Allah Akbar. Kalau begitu cara Allah sebut asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Isra Nabi mengajar kita falsafahnya bukan Ramadan, Isra juga mengajar falsafah kita. Bermula di mana? Di masjid, berakhir di masjid. Inilah suasana perjalanan umat Islam yang beriman dengan Allah Taala, dengan Isra dan Mi'raj Nabi, yang beriman dengan wahyu yang Nabi terima, yang beriman dengan mukjizat yang Nabi terima. Ialah permulaan yang Allah didik kita, ialah tidak meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di bulan Ramadan. Bayangkan suasana iktikaf kita di masjid di bulan Ramadan adakah sama dengan bulan-bulan yang lain? Falsafah Isra Mi'raj, walaupun disebut oleh Qurtubi ada 3 golongan yang tidak percaya Isra Mi'raj. Golongan pertama yang tidak menerima kepimpinan Nabi SAW. Golongan yang kedua yang tidak menutup aurat. Golongan yang ketiga orang yang meringan-ringan atau meninggalkan sembahyang adalah golongan yang tidak percaya sama sekali dengan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Betul Allah mengabadikan kisah ini dengan nama dua orang yang terkenal, Abu Lahab dan Abu Jahal, menggunakan hujah logik mereka menolak falsafah Isra dan Mi'raj. Abu Lahab menggunakan hujah ekonomi, Abu Jahal menggunakan hujah politik untuk meninggalkan ajaran Al-Quran dan Nabi SAW. Betul Abu Lahab dan Abu Jahal dua nama yang sinonim, yang kekal sampai ke hari kiamat. Walaupun bukan lagi bentuk tubuh mereka, tapi orang yang mengambil perangai, sifat, akhlak di kalangan Abu Jahal yang ada di zaman kita hari ini. Menolak Islam. Kenapa? Kalau tolak terima Islam, ekonomi kita jatuh. Merosot. Tak kaya, negara tak kaya. Walaupun hari duit kita lebih teruk dari duit Thailand. RM10 kita hari ni tak dapat 1 baht. Dapat hanya 80 baht atau 90 baht. Jatuh tu. Walaupun konon-kononnya kita ada saham Felda yang terbesar. Tengok TV sendirilah. Saya orang yang minat tengok TV tengah malam. Berita Inggeris tengah malam tu, kalau tak faham mana apa tengok bila. Mau faham diri tu. Sambil tengok belet juga kamu dan tulis apa benda bertahan tengok. Saya tembak-tembak tuan, saham Felda dikeluarkan tiap malam dengan nilai yang begitu melampau. Lepas minggu hilang. Tak ada, tak tembak. Berapa nilai saham yang ada? Bagaimana masyarakat Islam yang diperintah oleh kerajaan yang begitu demokratik dalam menipu rakyat yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita mengambil falsafah Isra Mi'raj, falsafah Ramadan, kenapa kita masih lagi meninggalkan tuntutan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nak mengangkat darjat kita ke darjat ittaqullah la'allakum tattaqun itu, adakah sekadar kita menjaga makan minum sepanjang Ramadan? Sedangkan nafsu kita tak dikawal, mata kita tak dijaga, telinga kita tak dipelihara, kaki kita, jasad kita, perut kita tak dijaga. Bagaimana nak menghadapi, nak mendapat pahala Ramadan yang Allah tulis sendiri, sedangkan kita meraihkan Ramadan sambil lewa. Sambil lewa. Muslimin dan muslimat jemaah rahimahullah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan terakhir untuk kita. Dan janganlah kita terlibat dalam menghayati, menghidupkan ihya Ramadan itu dengan kalimah yang begitu suci. Dengan nama ihya ini menghidupkan Ramadan siang dan malam. Kita cemari Ramadan tersebut dengan sukan Olimpik. Yang walaupun ada seorang ketua pengarah negara, sukan negara yang mengeluarkan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh kerajaan Mesir beberapa puluh tahun yang lalu, dikeluarkan oleh seorang yang berjawatan besar yang menyatakan mana-mana atlet Malaysia yang terlibat dengan sukan Olimpik adalah dibolehkan tidak berpuasa untuk menghadapi perjuangan mendapatkan pingat di sukan Olimpik. Maknanya sukan Olimpik itu dalam bahasa Melayu sebut perjuangan, bahasa Arab dia jihad. Jihad di mana? Jihad di kolam renang.
Jihad di sukan Olimpik itu jihad di apa? Jim Ramo yang pakai jubah, pakai subat, berenang dengan pakai telekung, pakai baju kurung, lawa, kemas tukin, cukup lengkap. Itulah kalimah jihad yang dikeluarkan oleh orang yang jawatan besar dalam kaum, hatta tidak dibantah oleh mana-mana NGO Islam. Bahkan orang yang berautoriti agama pun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Berbeza ketika kerajaan orang ulama Mesir yang begitu jahat menyatakan kepada kerajaan Mesir di tahun 80-an ketika Mesir layak ke Piala Dunia tahun itu. Seorang ulama yang fasik mengeluarkan fatwa, mana-mana pemain bersepak Mesir yang layak ke Piala Dunia, mereka diizinkan, dibenarkan tidak berpuasa untuk menjalani latihan bola sepak bagi mengharungi Piala Dunia tahun itu. Tak sampai 2 hari keluar fatwa kerajaan, fatwa Azhar, ulama Azhar mengeluarkan fatwa, mana-mana pemain yang tidak berpuasa, mereka adalah orang yang berdosa besar. Yang mengeluarkan fatwa membolehkan tidak berpuasa adalah murtad. Ini suasana yang kita hadapi. Kerana Islam yang kita ada sekadar Islam yang diambil tebisan-tebisan hak ujung-ujung, tak diambil dalam intipati Islam yang sebenar, yang ditinggalkan oleh sebagian besar umat Islam pada hari ini. Kalau kita melihat suasana hari ini, adakah kita nak menjadi orang yang meraihkan Ramadan sebagai umat Nabi SAW, atau meraihkan Ramadan mengikut tuntutan hawa nafsu kita yang insya-Allah tuan tak pernah puas, tak mungkin akan puas nafsu kita. Bagilah banyak mana pun tak akan puas. Apa atas nama nafsu ni makhluk yang tidak akan rasa kepuasan, melainkan nafsu yang dikawal oleh iman, oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan muslimin dan muslimat yang akhir sekali, tazkirah malam ini kita melihat bagaimana suasana di bulan Syaban ini. Sama-samalah kita melapangkan dada kita untuk menerima ibadah Ramadan akan datang dengan rasa seronok, bersyukur, dan digalakkan oleh para sahabat Nabi untuk kita meringankan beban orang-orang Islam yang ada yang mungkin rasa susah, yang memerlukan bantuan, untuk kita memberikan sedikit bantuan untuk mereka juga, membolehkan mereka berbuka puasa, memakan sahur sebagaimana kita makan. Sebelum kita makan itu kadang-kadang agak melampau, agak kita meninggalkan segala sunnah Nabi SAW. Walaupun ketika berbuka kita tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi, kurma dan susu, tak tinggal. Tapi iringan itu juga pun kita tak tinggalkan. Kenapa? Nak menyahut seruan nafsu. Ketika berbuka puasa, makanlah tuan tak makan satu hari dah, kesian kat perut, makan segala-gala. Dalam bulan Ramadan, bulan kita berjihad, kita bulan pesta mogok lapar yang dibuat oleh penghuni ASI, mogok lapar. Itulah tuntutan Ramadan sebenarnya. Kalau kita faham kalimah erti Ramadan yang sebenar, bukan Ramadan yang kita ikut berdasarkan hawa nafsu kita. Tuan-tuan tanya diri kita, adakah kita seronok dengan datangnya Ramadan ataupun sebaliknya? Kalau agak tak seronok dengan Ramadan, tuan-tuan tolonglah mengucap semula. Tolonglah mengucap masuk Islam baliklah. Perbaiki Islam kita agar kita menghayati Ramadan yang dinanti-nanti sehari dua ini. Kita tunggulah pada malam pengumuman nanti. Penyimpan Muhur Besar akan mengumumkan berita. Kalau diumum tuan-tuan, didapati anak bulan tidak kelihatan, Masya Allah, lega. Kalau itulah jawapan kita, lepas Syaban tak perlu sambut Ramadan, sambutlah Syawal terus. Tak, kira terus lah. Ramadan bila? Dia tangguh di masa-masa yang akan agak lapang, kita sambut Ramadan. Kalau begitu caranya. Tunggulah saat ini yang jawapan itu datang daripada keimanan kita, bukan datang dari nafsu kita. Nafsu kita memang akan seronok kalau tidak berpuasa. Orang Melaka kata hari berbantai, seolah-olah bulan puasa tak makan apa dah. Dia buat satu hari pesta makan, nama hari berbantai, makan daging, sembelih, lembu. Konon-konon nak meraihkan puasa, ingatkan waktu puasa dia makan kurma saja. Hari kurma pun, buka puasa pun bantai lagi. Mana bohong. Penipuan yang dilakukan oleh umat Islam kepada suasana Ramadan.
Muslimin jamaah yang dihormati sekalian, sambung kita sikit ketiak tentang